Kan 375 kan Cik Timah? Ya, Tinggal satu dah. Betul Tinggal tak Cik satu. Timah? Kan? 375. 375. Ya, keturunan Nabi ya. 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 Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Keturunan Nabi nan suci. Putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Quraisy. Fatimah lahir saat kaum Quraisy merenovasi Baitullah. Ini terjadi 5 tahun sebelum nubuah, diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Telah mengabarkan kepada kami Salim bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Al-Munzir bin Sa'labah dari Al-Ba' bin Ahmad Al-Yashkuri bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu meminang Fatimah radhiyallahu anha melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, aku menantikan putusan berkait hal itu." Abu Bakar lantas menyampaikan hal itu kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, "Beliau menolak pinanganmu, wahai Abu Bakar." Rasulullah menolak pinangannya. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada Umar, "Pinanglah Fatimah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam." Umar kemudian meminang Fatimah. Lalu dia berkata kepada Umar seperti yang beliau katakan kepada Abu Bakar, "Aku menantikan keputusan berkait hal itu." Umar lantas menemui Abu Bakar dan memberitahu hal itu kepadanya. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Beliau menolakmu, wahai Umar." Setelah itu, pihak keluarga Ali berkata kepada Ali, "Pinanglah Fatimah." Ali menyahut. Setelah Abu Bakar dan Umar ditolak, pihak keluarga mengingatkan ikatan kekerabatannya dengan Nabi SAW. Lalu Ali meminangnya. Nabi SAW pun menikahkan Fatimah dengan Ali. Ali radhiyallahu anhu menjual unta dan beberapa barang miliknya. Hasil penjualan mencapai 480 dirham. Nabi SAW berkata kepada Ali, 2/3 belikan wangian dan 1/3 belikan perabutan. Okey. Ini pasal umur-umur tadi kan? Ya. Kita tengok kata Fatimah tadi, dia apa? Dia dilahirkan semasa orang Quraisy duk renovate Kaabah. Ya. Renovate Baitullah. Masa tu dia kata apa? 5 tahun 5 sebelum tahun kenabian. sebelum nubuah. Maknanya umur Nabi 35 tahun lah, no? Ya. Masa tu umur Nabi 35 tahun lah. 35. Fatimah ni anak dia yang pertama lah ya? No? Ha? Anak Ya. Nabi yang sulung lah. Kan? Bukan? Ada Yang lagi? si. Bukan. Ada lagi awal lagi. 25. Nabi kahwin 25. Ya, 10 tahun. Ada Zainab, Umi Kalsum, Ruqayyah kan? Ya. Lepas itu tentang kata-kata ni. Kita nak tengok dulu. Bila Abu Bakar pergi Minang kan? Pergi Minang Fatimah. Minang daripada Nabi terus. Nabi kata apa? Nabi kata, mana dia? Melalui Nabi, lalu beliau berkata kepadanya. Nabilah kata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku menantikan putusan terkait hal itu." Apa dia maksud tu? Aku menantikan putusan terkait hal itu. Bila Sayyidina Umar minta pun jawapan dia sama kan? Sama, ya. Aku menantikan keputusan. Keputusan tu keputusan lah kot. Terkait hal itu. Ada maksud apa? Ada maksud apa?
Bila kita baca lagi-lagi kan, Ya, tengok nanti ada rasanya, lagu cerita dia di belakang. rasanya ginilah yang saya faham ada selepas ni. Ha. Nabi ni dia memang duk cita-cita dah nak Ali. nikan Fatimah din dengan Ali. Dia memang duk Oh, cita-cita dah nak ngahwinkan Fatimah. Ali ni dengan Fatimah ni. Tu dia kata tu. Dia suruh nantilah putusan terkait Tengok. hal itu. Tunggu tengok dulu ya. Tengok dulu lah. Tengok dulu lah. Ya. Aku seolah macam kata aku ni hajat aku gini. Hmm. Tengoklah dulu macam mana. Tengoklah Tengok dulu lagi. macam mana. Ya. Hmm. Okey. Betul Ustazah. Bahasa macam pernah dengar cerita tu. Ya. Telah Teruskan. mengabarkan kepada kami. Ya, sambung Ustazah ya. Ya. Sambung. Telah mengabarkan kepada kami Al-Fat bin Zakaria telah bercerita kepada kami Musa bin Qais Al-Hadrami. Ia berkata, aku mendengar Huj bin Anbas. Huj pernah meminum darah pada masa jahiliah, menghadiri perang Jamal dan Siffin bersama Ali. Berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meminang Fatimah melalui Nabi SAW. Berkata, dia iaitu Fatimah milikmu wahai Ali. Betul lah Ustazah cerita tadi. Aku bukanlah Dajjal, maksud beliau. Aku bukan seorang pendusta. Ini beliau katakan kerana sebelum Abu Bakar dan Umar meminang Fatimah, beliau sudah berjanji untuk menikahkan Ali dengan Fatimah. Semoga Allah meredai mereka semua. Macam saya cerita tadi. Telah mengabarkan kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah dari Ubad bin Mansur. Ia berkata, aku mendengar Atta berkata, Ali meminang Fatimah. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Fatimah, sesungguhnya Ali meminangmu. Fatimah diam. Lalu beliau pun menikahkannya dengan Ali. Itu cerita dia. Simple je ya. Telah mengabar kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Nujaih dari ayahnya, dari seorang yang mendengar Ali berkata, aku bermaksud meminang puteri Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, demi Allah, aku tidak punya apa-apa. Bagaimana ni? Setelah itu aku teringat hubungan kekerabatan beliau. Aku lantas meminang Fatimah. Beliau berkata, apa engkau punya sesuatu? Aku menjawab, aku tidak punya apa-apa. Beliau bertanya, lalu mana baju besi Usyamiyah milikmu yang pernah aku berikan pada hari ini dan itu? Aku menjawab, ada di tempatku. Beliau berkata, berikan itu kepadanya. Aku kemudian memberikan baju besi itu kepadanya. Oh, ni ada nota kaki ni, kita tak baca nota kaki. Sekejap kita baca ya. Menerangkan Husamiyah. Ya. Husamiyah itu apa? Dia menerangkan Husamiyah itu apa? Baju besi Husamiyah. Husamiyah itu ada berapa makna? Rasa ada 3. Tu ya. Okey. Baju besi Husamiyah. Baik. Nota kaki yang muka surat 376 tu. As-Saqabat Al-Kubra. As-Saqabat Al-Kubra. Cerita di mana ya? As-Saqabat Al-Kubra ni. Letak nota kaki dekat mana ya? Sabaqat. As-Sabaqat. As-Sabaqat. As-Sabaqat Al-Kubra. Oh ini kisah cerita huraian kepada Ali jual apa tadi? Yang dia nak nikah dengan Fatimah lah, jual unta kan? Perkara pertama tu yang di atas muka surat 376. Nabi kata dekat dia, hasil penjualan dapat 480 dirham. Nabi kata kepada Ali, 2/3 belikan wangi-wangian dan 1/3 belikan perabotan. Jadi nota kaki dia, As-Sabaqat Al-Kubra.
Tabaqat kan nama kitab kan. At-Tabaqat Al-Kubra. Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra. Al-Kubra. At-Tabaqatul Kubra. Nama kitab Ya. sejarah. Oh, dalam tafsir tu ya. Hmm. Maknanya cerita ni ambil daripada tafsir tu, tak? Ambil daripada cerita ni lah. Sejarah ni. Buku Cerita sejarah ni. Iqbal ni At-Tabaqatul dari Kubra. dalam ya, Kita jilid ke berapa tu. ya. At-Tabaqat. Oh, As-Sabaqat. At-Tabaqat. Tabaqatul Kubra. Ya. Kemudian nota Hmm. kaki yang kedua, Huj bin Al-Anbas. Cerita Huj bin Al-Anbas ni dia huraikan lagi. Huj bin Al-Anbas iaitu paragraf yang kedua tu. Baris yang ketiga. Paragraf pertama ya, baris ketiga. Huj bin Anbas, ada yang mengatakan bin Qais. Hmm. Abdul Anbas Al-Kufi. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu Sakan. Ia menjumpai masa jahiliah dan di masa itu dia pernah minum darah. Ia tidak pernah melihat Nabi SAW, hanya saja ia beriman kepada beliau di masa beliau hidup. Ia meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib dan Wa'il bin Huj. Ia ikut hadir bersama Ali dalam perang Jamal dan Siffin. Jadi ini pun dalam Usudul Ghabah, kitab jugalah ya, uraian tentang Huj ini ya. Ya. Baik, yang ketiga, nota kaki yang ketiga ialah, mana nota kaki yang ketiga? Oh, cerita tentang masih paragraf yang sama ya, iaitu dia Fatimah milikmu wahai Ali. Aku bukanlah Dajjal. Jadi apa huraian dia? Dajjal ya. Isyar tu apa Ustaz? Huraian. Ada. Nota kaki ketiga tu di bawah tu. Isyar. Tak tahu apa dia. Ibnul Asir dalam Usudul Ghabah Oh. di tempat yang dimaksudkan dengan lafaz, apakah engkau berminat meminang Fatimah wahai Ali? Dengan kata tanya. Hadis ini juga diriwayatkan Abdullah bin Dawud Al-Khuraini dari Musa bin Qais, lalu ia berkata, Huj bin Qais, ia menambahkan dengan syarat perlakukan ia dengan baik. Ini kisah-kisah peminangan Fatimah kan ni ya. Baik, nombor 4. Nombor 4, nota kaki nombor 4. Mana nota kaki nombor 4? Tak jumpa nota kaki nombor 4. Tak. Jumpa dekat mana nota kaki nombor 4? Ni dia kata Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Al-Hishami. Abu Hassan. Ya. Dekat mana ya? Ali Ustazah, berkata Ali Oh tu. ya, paragraf yang akhir telah menggambarkan kepada kami wakil tu ya. Berkata Ali. Ya, berkata Ali meminang Fatimah. Jadi apa maksud Ali di sini ya? Ali itu iaitu Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Abu Hassan Amirul Mukminin. Khalifah keempat, satu di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Saudara sepupu Rasulullah SAW. Ia diperangi Muawiyah dan penduduk Syam. Ia terbunuh dengan cara disergap pada tahun 40 Hijrah. Itu tentang Baidata Ali lah. Ya, Ali bin Abi Talib ni. Baik. Kita sambung balik ya kepada muka surat 377. Husaimiyah tadi. Husaimiyah ya. Husaimiyah yang mematahkan pedang. Itu tengok nota kaki nombor 5 ya. Masih nota kaki nombor berapa tu? Tak nampak lah saya. Ya. Nota kaki nombor 5. Nombor 5. Mana nombor 5 dia? Paragraf pertama. Mana nombor 5? Paragraf Baris pertama. ke-5. Oh ya, tadi yang Husaimiyah itu yang mematahkan pedang. Yang lain mengertikan baju besi yang berat dan lebar.
Yang lain mengatakan Husamiyah adalah nisbah kepada salah satu keturunan Abdul Qais bernama Husamah bin Muharib. Mereka bekerja membuat baju besi. Ini yang dimasukkan Husamiyah ni. Baik. Kita sambung lagi nombor 6 ya. Nota kaki nombor 6 pula iaitu aku kemudian memberikan baju besi itu kepadanya. Jadi nota kakinya riwayat lain menyebutkan nisbahnya 400 dirham baju besi itu. Baik, itu huraian-huraian tentang perkataan-perkataan yang disebut tadilah. Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, telah bercerita kepada kami Jarir bin Hazim, telah bercerita kepada kami Ayub dari Ikramah bahawa Ali radhiyallahu anhu meminang Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apa mahar yang akan kau berikan kepadaku? Ali menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk aku berikan kepadanya sebagai mahar. Beliau bertanya, lalu mana baju besi Husamiyah yang pernah aku berikan kepadamu dulu? Ali menjawab, ada di tempatku. Beliau berkata, berikan itu kepadanya sebagai mahar. Berikanlah itu kepadanya, kepada Fatimah lah tak? Sebagai mahar. Ali kemudian menyerahkan baju besi tersebut kepada Fatimah sebagai mahar, lalu menikahinya. Ikramah berkata, baju besi tersebut bernilai 4 dirham. 400 kan? 400 tadi dia sebut 400 kan dalam nota kaki nombor 6 tadi kan. Kita tinggal ni, kita tambah 400 tambah ya, 400. 4 dirham ni tak nasabah lah. Ya. Telah mengabar kepada kami Ma'q bin Isa, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Muslim dari Ammar bin Dinar dari Ikramah. Ia berkata Fatimah menikahi Ali dengan mahar baju besi. Ya. Cerita tadi dia kata Ali jual unta ya. Ada macam-macam ni. Ya. Ada macam-macam mahar dia jual. Ada macam-macam riwayat ya. Macam-macam. Okey. Itu yang kedua, cerita yang kedua. Kisah Ali bagi baju besi ya. Baik, seterusnya kita baca lagi. Telah mengabar kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah dari Ali bin Al-Mubarak dari Yahya bin Abi Kasir dari Ikramah bahawa ketika Ali radhiyallahu anhu menikahi Fatimah radhiyallahu anha selanjutnya hendak menggaulinya, Nabi SAW berkata kepadanya, berilah dia sesuatu. Aku menjawab, aku tidak punya apa-apa. Beliau bertanya, lalu mana baju besi Husamiyah milikmu? Telah mengabar kepada kami Malik bin Ismail bin Abu Ghassan Al-Hindi telah bercerita kepada kami Abdul Rahman bin Hamid Al-Rawasi telah bercerita kepada kami Abdul Karim bin Salis dari Buraidah dari ayahnya. Ia berkata, beberapa orang Ansar berkata pada Ali radhiyallahu anhu, engkau mempunyai Fatimah. Ali kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apa keperluan? Ada keperluan apa wahai ibnu Abi Talib? Ali berkata, wahai Rasulullah, aku melamar Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian berkata, selamat datang. Beliau bertanya berkata seperti itu tidak lebih. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lantas keluar menemui orang-orang Ansar tersebut yang memang tengah menunggunya. Mereka berkata, ada berita apa? Ali berkata, aku tidak tahu. Hanya saja beliau berkata kepadaku, selamat datang. Mereka kemudian berkata, salah satunya sudah cukup bagimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyerahkan keluarga dan ucapan selamat datang kepadamu. Apa nak urai Ustazah? Ini semua kisah-kisah perkahwinan Fatimah dengan Ali lah dah. Macam-macam. Ya, kita sambung lagi ya. Setelah menikahkan Fatimah dengan Ali, beliau berkata, wahai Ali, pernikahan harus ada walimahnya.
Sa'ad lantas mengatakan, aku mempunyai seekor kambing. Beberapa orang Ansor mengumpulkan beberapa sak jagung untuknya. Di malam pertamanya beliau berkata, engkau jangan melakukan apa-apa pun sebelum engkau menemuiku. Nabi SAW kemudian meminta air. Beliau berwudu lalu menuangkan air tersebut kepada Ali. Beliau kemudian berdoa, ya Allah, berkahilah keduanya, limpahkanlah berkah untuk keduanya, dan berkahilah keturunan mereka berdua. Keturunan mereka berdua. Itu doa Nabi ya. Ya. Malik bin Ismail berkata, aku memiliki sebahagian dari silsilah nasab Nabawi. Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Mukhallad, telah bercerita kepadaku Sulaiman, telah bercerita kepadaku Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Ia berkata, Ali memberi Fatimah mahar baju besi dan sehelai pakaian. Telah mengabarkan kepada kami Amir bin Al-Fat, telah bercerita kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub, dari Ikramah, bahawa Nabi SAW berkata kepada Nabi saat menikahnya dengan Fatimah, berikan baju besi Husaimiyah milikmu kepadanya. Okey. Habis itu kisah perkahwinan Fatimah dengan Ali. Apa nak sambung Ustazah? Tak, sambunglah tu apa? Ya. Perabutan rumah tangga. Perabutan rumah tangga. Ni kena jadi contoh dekat kita ni kot. Perabot, perabot. Ya. Perabot dia Dia apa? mengabar, ya Ustazah. Nak tengok perabot dia apa? Nak tengok perabot dia pula. Perabot rumah dia. Bukan ni perabot apa? Telah menggambar kepada kami Al-Hasan bin Musa, telah bercerita kepada kami Zuhair dari Jabir dari Muhammad bin Ali. Ia berkata, Ali menikahi Fatimah dengan mahar kulit kambing dan pakaian yang sudah usang. Ini 3 pula lah ya. Tadi baju besi. Telah mengabar kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah dan Sufyan dari Jabir dari Abu Ja'far bahawa Ali radhiyallahu anhu menikahi Fatimah radhiyallahu anha dengan mahar kulit kambing dan 1 pakaian. Telah mengabar kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah dari Sufyan bin Sa'labah dari Ali bin Ahmad Al-Yashkuri bahawa Ali radhiyallahu anhu menikahi Fatimah radhiyallahu anhuma. Ia lantas menjual unta miliknya seharga 480 dirham. Lalu Nabi berkata, 2/3 belikan wangi-wangian dan 1/3-nya belikan pakaian. Telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Mujallid, dari Amir. Ia berkata, Ali radhiyallahu anhu berkata, aku menikahi Fatimah, sementara aku dan ia tidak memiliki kasur. Bukan kasut dah Ustazah, kasur. Apa kasur dah pula? Buat tidur, tilam. Oh, tilam. Oh, betul. Ya. Aduh, lupa lah. Aku menikahi Fatimah, sementara aku dan dia tidak memiliki kasur. Ya, tempat tilam. Apapun selain kulit kambing yang kami gunakan tidur pada malam hari. Dan pada siang harinya kami gunakan untuk memberi makan unta yang digunakan untuk membawa air. Aku dan juga dia tidak memiliki pelayan selain dia. Telah mengabar kepada kami Muhammad bin Al-Fudail dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim. Ia berkata, mahar putri-putri Rasulullah SAW sebesar 500 dirham, iaitu 12,5 uqiyah. Itu duit ya Ustazah ya? Uqiyah tu. Ya. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab bin Atta dari Sa'id bin Abi Arubah dari Ayub dan Ikramah. Ia berkata, ketika Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan Ali,
beliau berkata, berilah dia sesuatu. Ali berkata, wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Beliau bertanya, lalu di mana baju besi Husamiyah milikmu? Baik. Itu perabot rumah Fatimah ya. Perabot tadi dia kata apa? Ustazah dia kata tadi? Kulit kambing ya. Kulit Kasur. kambing ya. Dia punya kasur dia. Kulit kambing. Ya, tak ada kasur. Perabot Baik, dia apa kapan dia? Fatimah menikah? Okey, Ustazah nak sambung? Sambung. Ya, sambung. Sambung. Telah mengabar kepada kami Muhammad bin Umar telah bercerita kepadaku Ubaidullah bin Muhammad bin Umar bin Ali. Dari ayahnya, ia berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menikahi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab. Tepatnya 5 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Ali menggaulinya sepulang dari perang Badar. Saat digauli, Fatimah berusia dalam 18 tahun. Ya, selepas perang Badar ya. Fatimah berumur 18 tahun masa itu. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah mengabar kepada kami Ibrahim bin Shu'aib, dari Yahya Syabal, dari Abu Ja'far. Ia berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau singgah di rumah Abu Ayyub selama setahun atau sekitarnya. Saat Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, carilah rumah. Ali kemudian mencari rumah. Ia mendapatkan rumah agak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sanalah Ali menggauli Fatimah. Selang beberapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui putrinya lalu berkata, aku bermaksud memindahkanmu di dekatku. Ali kemudian berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu berbicara dengan Harisah bin An-Nu'man agar dia mau pindah untuk aku tempati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, Harisah sudah pindah untuk kami tempati sampai aku merasa malu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicarakan itu sampai ke telinga Harisah. Ia kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku dengar engkau hendak memindahkan Fatimah di dekatmu. Ini rumah-rumahku, rumah-rumah Bani An-Najjar yang paling dekat denganmu. Sungguh aku dan hartaku tidak lain adalah milik Allah dan Rasulnya. Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh apa yang engkau ambil dariku itu lebih aku sukai daripada yang engkau biarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau Tadi benar. Tadi cerita Rasulullah sampai di Madinah kan? Ya. Itu masa hijrah kan? Dia kata atas tu, paragraf kedua tu. Saat Ya. Rasulullah tiba di Madinah, beliau Ya. singgah di rumah Abu Ayyub kan? Selama setahun. Duduk dengan Lama kan? Dia singgah. lama juga tu. Betul lah. Mana dia duduk di rumah Abu Ayyub tu setahun kan? Kata- Cuba bayangkan kita sekarang orang numpang setahun macam mana? buat masjid yang buat masjid tu kan lepas pada tu kata Rasulullah buat masjid. Kan? Lepas tu dia buat masjid Quba kan? Lepas tu kan? Cuba. Lamanya untuk dia duduk kat rumah Abu Ayyub tu. Abu Ayyub terpilih Abu dia, Ayyub Masya Allah. Al-Ansari tu kan? Ya. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi masa tu lah Fatimah dengan Ali kahwin ya. Masa tu kahwin. Masa tu Fatimah dengan Ali kahwin. Balik perang dapat hadiah isteri seronok. Dapat hadiah isteri. Cerita Ustazah, kita pergi Badar Ustazah, kita tayang kat mereka Di umrah itu orang bawa kami pergi Badar. Tahulah Badar Apa yang ada lagi kat situ? Apa yang ada kat Badar tu lagi?
Padang lah. Dia dah jadi macam pekan. Oh, dah pekan dah Dah kan? jadi pekan. Tapi sebab kami sampai malam, tak bolehlah nak tengok dengan jelas kan sampai malam. Dia Jauh 150 kilometer daripada Madinah. Oh, jauh. Jauh. 150. Ke utara. Ke Oh, utara jauh Madinah. sungguh. Jauh ya. Bayangkan Oh. Nabi naik unta nak pergi buat perang Badar di sana. Allahu Akbar. Sekali 2 kali kan. Cuba ya. kita bayangkan. Mutawif Naik cerita unta. hari tu rasa kita pun terpegun jugalah rasa. Mampu tak kita. Nabi naik unta aja. Yang untuk Kita naik kereta zaman jalan. tu batu batan lagi jalan sekarang elok lagi. Ada aircon lagi. Ada aircon lagi Ya. Masya Allah. Jalan yang kita orang lalu tu boleh sampai ke Palestin. Sampai ke apa Ustaz tadi? Masjidil Aqsa. Jalan tu. Dia punya highway tu. Masya Bagus Allah. juga lah. Dia bawa pergi Badar tu. Tak pernah pergi lagi orang lain pernah. Rezeki lah. Kami kira rezeki lah. Mutawif tu buat rombongan asing lah. Kita orang kena bayar asing. Seorang 100. Berapa Ustaz? 120. 150 rial kot. Oh, okey lah. Ya. Oh, Tak 3 apa. jam juga berjalan kan? Ya. Lama jugalah. Tapi dah sebab pergi tu petang. Jadi sampai maghrib di sana. Ya. Tu gambar yang saya kirim tu gelap. Gelap tu. Sejuk amat sangat. Allahu Akbar. Itulah. Baik. Lagi Lagi? Teruskan. Ya. Baik. Rasulullah SAW berkata, engkau benar. Dia jawab dekat Harisah tadilah sebab Harisah nak bagi rumah dia kan. Semoga Allah memberkahimu. Beliau kemudian memindahkan Fatimah ke salah satu rumah milik Harisah. Baik, walimah pernikahan. Apa nota kaki dia apa? Oh ya, Harisah. nota kaki ya Harisah. Siapa Harisah ni dekat mana tadi? Nota kaki mengenai Harisah. Harisah bin An-Nu'man bin Nafi' bin Zaid bin Ubaidillah bin Sa'labah Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari. Ini keturunan dia lah. Ya, golongan Ansar. Harisah ni golongan Ansar, penduduk Madinah lah. Puak Khazraj, Ustazah? Khazraji. Puak Khazraj. Sebab golongan Ansar ini ada 2, Khazraj dan Aus. Ya. An-Najjari daripada Najjar. Ia hadir pada perang Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Masya-Allah. Pertama dan termasuk salah seorang sahabat yang pernah melihat Jibril. Ya, Jibril alaihi salam. Ia termasuk dari 80 sahabat yang tetap tegar dalam perang Hunain. Perang Hunain ni sedih. Nanti boleh bacalah kisah perang Hunain kan? Kita baca hari tu dah sedikit ya. Ya. Dulu tak ingat dah. Perang Hunain ya. Orang Islam kalau menang. Ya, perang Hunain. Yang orang Islam berbangga ya, mereka tu ramai kan? Ramai. Tapi ketua sebelah sana tu pandai, dia masuk dalam lembah, kemudian bagikan orang dia duduk sembunyi-sembunyi. Masa Islam datang, dia panah. Itu yang jadi itu tu orang Islam. Ya, perang Hunain. Memang sebut tu ada dalam Quran, ada kan kisah perang Hunain kan? Ada. Ya. Walimah pernikahan. Telah mengabar kepada kami Muhammad bin Ismail dari Abu Fudaik, dari Aun bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari ibunya Ummu Ja'far, dari neneknya Asma bin Umais. Ia berkata, nenekmu Fatimah radhiyallahu anha dipersiapkan untuk diserahkan kepada kakekmu Ali radhiyallahu anhu. Ini kasur dan bantal mereka berdua
tidak lain hanya serabut. Bantal pun hanya serabut. Walimah dibuat untuk pernikahan Ali bin dan Fatimah. Pada masa itu tidak ada walimah yang lebih baik dari walimahnya. Ia menggadaikan baju besi miliknya kepada orang Yahudi. Seorang Yahudi demi setengah wasak gandum. Nak buat kenduri Fatimah tu. Ya, Nabi lah ya. Menggadaikan kepada orang Yahudi. Baju Ali kan? Baju besi milik Baju dia. besi Ali kan? Baju besi. Baju besi Ali. Dia menggadaikan baju besi miliknya. Mahar kepada Fatimah tu. Kan baju yang jadi mahar pada Fatimah. Oh, mahar kepada Fatimah. Oh, Ali ambil balik. Dia tuan. Oh, dia. Ali tak ambil balik rasa. Ali Fatimah Betul. ada. Oh, ada Cuba penasihat. cuba balik. Penasihat. Saya baca tadi dalam keadaan khayal sikit. Betul. Saya pun tak berapa. Ayat dia ni macam Ayat tak dia. faham. Dia cerita ya. Jadi telah mengabar kepada kami Muhammad bin Ismail dari Abu Fudaik, dari Aun bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari ibunya Ummu Jafar, dari neneknya Asma bin Umais. Ia berkata, nenekmu Fatimah radhiyallahu anha dipersiapkan untuk diserahkan kepada kakekmu Ali radhiyallahu anhu. Ini kasur dan bantal mereka berdua. Kasur ni itulah yang tadi Isi tilam dan bantal. isi tilam tu. Tapi dia bukan tilam lah. Yang kulit kambing tadi ni. Ini kasur dan bantal mereka berdua, tidak lain hanyalah serabut. Macam sabut lah kot no. Bantal mereka berdua, maknanya dalam bantal tu isinya serabut lah. Macam kita kata apa ya Ustazah? Serabut. Sabut. Kita buat bantal dia sabut lah, sabut kelapa tu kan. Serabut nyok. Serabut. Sabut kurma kot. Sabut kurma ke. Ya. Walimah dibuat untuk pernikahan Ali dan Fatimah. Pada masa itu tidak ada walimah yang lebih baik dari walimahnya. Ia menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi demi setengah wasak gandum. Ia di sini siapa? Itulah dia Ali di sini. Ali kot. Tapi Ali kan nak kata Nabi. Ali Ada kata Nabi kan? Tapi Dia dah serahkan baju Dah besi. jadi milik Siti Fatimah. Dia dah serahkan lah. Jadi bukan Ali. dia menggadaikan baju besi miliknya. Bukan milik Fatimah, miliknya. Kepada seorang Yahudi. Jadi ia di situ Nabi lah tak? Miliknya. Tapi dah bagi sebagai mahar kepada Siti Fatimah. No. Mungkin Nabi ni ada banyak ke baju besi. Ada banyak. Dia dah bagi kat Ali. Bukan yang tu. Takkan Ali pula nak buat kenduri, kena mak ayah lah. Faham di Patutlah sini zaman dia dah ni kita akan buat kenduri lah. faham di sini ia Nabi lah. Untuk beli Ia gandum. Nabi lah. Tapi cerita-cerita pun memang bawa macam tu kan. Nabi jual baju besi dia tu kepada Nabi. Ada cerita lagi yang Nabi gadai kan. Gadai baju besi. Bukan baju besi Utamiyah tadi. Utamiyah. Bukan yang tu lah. Bukan baju besi apa? Utamiyah tadi. Hashimiyah. Baju besi Utamiyah. Husamiyah. Bukan baju besi Husamiyah. Tapi dia sebut di sini baju besi sahaja. Telah mengabarkan kepada kami Anas bin Iyad dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahawa ketika Nabi menggauli Fatimah, kasur mereka berdua adalah kulit domba. Kulit domba. Kulit kambing kan? Kulit kambing. Kulit kambing kan? Kulit kambing kan? Kulit kambing. Domba ni kambing. Kambing jenis besar. Bukan kambing kecil-kecil macam kita ni. Kambing besar. Oh, dia kambing ni. Dia kambing putih Ya. dulu macam biri-biri. Oh, ya. Kambing kurus. Kibas. Mungkin kibas.
Ya. Cantik lah. Bulu dia pun spesial lah tu. Ha. Saat hendak tidur, keduanya membalikkannya dengan wangian wool di atas. Wagian. Bahagian. Wagian wool. Bahagian. Bahagian. No. Dengan Bahagian wool yang di lembut. atas. Dah bahagian kan kulit tu bawah. Bawah dia kasar, atas tu kan Bawah, ya. debu tu. Saat hendak tidur, keduanya membalikkannya dengan bagian wool di atas. Maknanya bulu kambing tu duduk di atas lah. Lembut lah. Lembut. Originalnya. Lembut lah. Lembut lah. Bantal mereka berdua terbuat dari kulit berisi serabut. Betul lah, sabut lah kot tu. Kulit berisi Jadi sabut. boleh bayangkan lah ya, Datin Fatilah. Ya, boleh. Sedap juga lah tidur no. Sedap tu. Kalau musim sejuk sedap. Alhamdulillah. Dia paling gelap tu ni ya. Duk ingat tadi macam ada kasur saja, bantai tak ada. Ni ada bantai. Ada bantal lega. Ni paling bagus kot no, walimah dia. Tapi sedaplah bantal daripada serabut ni kan. Dia kasar sikit kan. Betul lah. Yang kasur tu lah yang sedap. Lembut tu. Dia alih. Bila nak tidur dia alih. Telah mengabar kepada kami Ubaidillah bin Musa telah bercerita kepada kami Israel dari Jabir dari Muhammad bin Ali. Ia berkata, mahar Fatimah radhiyallahu anha berupa sepotong pakaian usang dan bulu kulit kambing. Allahu akbar. Kulit Pakaian kambing usang. pun macam kita kata tadilah, bukan kulit kambing kodi-kodi ni. Kulit kambing tu lah domba tu lah kot. Kan? Domba. Telah mengabar kepada kami Abdul Wahab bin Atta dari Sa'id bin Abi Arubah dari Abu Yazid Al-Madani. Aku mengiranya mengikut riwayat ini dari Ikramah, ia berkata, saat Rasulullah SAW menikahkan Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha, di antara perabutan yang aku persiapkan berupa tikar rajutan, bantal dari kulit berisi serabut, wadah dari kulit dan geriba air. Yang ini Ustazah, wadah dari kulit dan geriba air. Bekas air lah. Bekas air yang buat daripada kulit. Bucang air. Bekas daripada kulit. Ya. Orang-orang datang membawa kerikil-kerikil kecil lalu mereka letakkan di dalam rumah. Nabi SAW berkata kepada Ali, setelah Fatimah diserahkan kepadamu nanti, jangan engkau dekati dia dulu sampai aku datang kepadamu. Kaum Yahudi biasanya menjauhkan pengantin lelaki dari pengantin perempuan. Saat Fatimah diserahkan kepada Ali, keduanya duduk sesaat di salah satu sudut rumah. Iklan sekejap. Sekejap. Tutup mic. Dia nak dengar semua cerita. Tak apa, boleh jadi penasihat kat belakang. Ya, baik. Sampai kat mana dah? Tu tadi saat setelah Fatimah. Orang-orang datang membawa kerikil-kerikil kecil lalu mereka letakkan di dalam rumah. Nabi SAW berkata kepada Ali, setelah Fatimah diserahkan kepadamu nanti, jangan engkau dekati dia dahulu sampai aku datang kepadamu. Kaum Yahudi biasanya menjauhkan pengantin lelaki dari pengantin perempuan. Saat Fatimah diserahkan kepada Ali, keduanya duduk sesaat di salah satu sudut rumah. Setelah itu Rasulullah datang. Rasulullah SAW datang lalu meminta izin. Ummu Aiman keluar menghampiri beliau lalu dia bertanya, apa di sana ada saudaraku? Apa di sana ada saudaraku? Ummu Aiman berkata, beliau Ali bisa menjadi saudaramu. Bagaimana Ali? Mana? Sekejap. Bagaimana Ali bisa menjadi saudaramu sementara engkau telah menikahkannya dengan putrimu? Itu soalan.
Beliau Ummu menjawab, Aiman. memang seperti itu. Beliau bertanya, engkau Asma binti Umais? Ummu Aiman menjawab, ya. Beliau bertanya, engkau datang untuk memuliakan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, ya. Kemudian beliau mengucapkan kata-kata yang baik kepadanya dan mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta air. Beliau kemudian diberi air dalam wadah dari kulit atau mungkin dari wadah lain. Beliau kemudian berkumur dan memuntahkan air tersebut. Beliau menyentuh air tersebut dengan tangan beliau. Setelah itu beliau mendoakan Ali dan memercikkan air tersebut kepadanya tepat di kedua pundak, dada dan di kedua lehernya. Setelah itu beliau memanggil Fatimah. Fatimah lalu datang. Ia terjatuh kerana kakinya tersangkut pakaiannya lantaran malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau melakukan hal yang sama kepadanya. Setelah itu beliau berkata, wahai Fatimah, aku tidak jemu untuk menikahkanmu dengan keluargaku yang terbaik. Dia malu bapak datang dia baru Pernikahan. menikah kan. Ha. Budak sekarang tak malu dah Betul. Rasulullah datang dia malu sampai terjatuh lah. Tersepak apa tak? Baju. Baju kain sangkut. Okey. Ustazah yang orang ambil apa ni? Kata apa ni? Pocik tu Nabi dia pocikkan air yang dia luar dalam tu, tapi kita lah ni ambil beras duduk tabur. Bapak pula. Tentu lah. Nah, mana Rasulullah ambil air tu, lepas tu dia macam dia muntah, mana dia keluarkan balik kan? Agaknya dia kumur kot, dia muntahkan balik. Lepas tu dia percik pada dua pengantin kan? Ada tak ayat-ayat apa dia baca tak tahu no? Cuma dia doa lah yang tadi tu. Dia doa yang kan? tadi doa tadi tu. Diberkati Doa yang dia baca tadi tu kan? Barakallahu Barakallahu alaikum. Dalam baikuna fi khair tu. Satu lah. Doa yang apa, lagu yang siapa dia baca selalu di majlis kenduri tu. Tu doa Nabi lah tu. Maher Zain. Maher Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair kan. Kalau tak ada lagu tu kita pun tak tahu lah ada doa tu no. Depa bagus dia buat lagu. Ya, bagus dia bawa mai doa tu. Doa Sedap Rasulullah. pula tu nah. Sedap pula tak jemu. Okey. Orang lain pula sambung baca. Siapa nak sambung? Ada siapa lagi? Dia. Cepat lah. Cepat Saya. lah. Tak dikira lari-lari kan ni. Apa? Cucu. Baca lah sekadar yang boleh. Kat mana baca lah. kat duduk diam kan? Okey. Tak boleh tadi saya sambung. Okey, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada betul lah kan, pada malam pertama Fatimah telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman ad-Dimashqi telah bercerita kepada kami, Umar bin Saleh telah bercerita kepada kami, Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musyayyid dari Ummu Aiman. Ia berkata Rasulullah SAW menikahkan puteri beliau Fatimah dengan Ali. Beliau memerintahkan Ali untuk tidak masuk menemui Fatimah terlebih dahulu hingga beliau datang. Kaum Yahudi biasanya menjauhkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Setelah itu Rasulullah SAW datang dan berhenti tepat di depan pintu. Beliau mengucapkan salam dan meminta izin masuk. Ini macam ayat tadi juga. Macam tadi taklah. Beliau dipersilakan masuk. Beliau bertanya, apa saudaraku ada di sana? Mana Rasulullah bertanya kan? Apakah saudaraku ada di sana? Ummu Aiman berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu, wahai Rasulullah. Siapa saudaramu yang engkau maksud? Ali bin Abi Talib, jawab beliau. Maknanya dia anggap Ali bin Abi Talib ni sebagai saudara dia, sepupu dia kan? Yalah, sepupu dia. Bagaimana Ali bisa menjadi saudaramu sementara engkau telah menikahkannya dengan puterimu? Tanya Ummu Aiman.
Memang seperti itu, wahai Ummu Aiman, kata beliau. Beliau kemudian meminta air. Setelah itu beliau mencuci kedua tangan beliau di dalam air tersebut. Setelah itu beliau memanggil Ali. Ali pun duduk di hadapan beliau. Beliau kemudian memercikkan air ke dada dan di antara kedua pundaknya dengan air itu. Setelah itu beliau memanggil Fatimah yang saat itu tidak mengenakan penutup kepala. Ia terjatuh kerana kakinya tersangkut pakaiannya. Setelah itu beliau memercikkan air kepadanya dengan air itu. Beliau berkata, demi Allah, aku tidak jemu untuk menikah kamu dengan keluargaku yang terbaik. Maknanya ini pendapat yang daripada orang lain ni pula ni kan? Cerita yang orang lain daripada bawa pula. Macam Tapi riwayat. mana cerita kat Satu. sini dia kata dia basuh tangan dengan air tu. Yang Ah, tadi dia kata kumur. Yang tadi kumur kan? Ya. Ummu Aiman berkata, akulah yang mengurus keperluan Fatimah. Di antara barang-barang yang aku persiapkan adalah bantal dari kulit berisi serabut dan hamparan yang digelar di dalam rumahnya. Ummu Aiman ni yang menolong, dia pembantu Rasulullah kan? Ummu Aiman. Ummu Aiman yang masa berniaga tu. Ah. Jadi bila anak dia dah besar, dia ikut Fatimah lah, menguruskan Fatimah pula kot masa kahwin ni lah. Masa meniaga tu bukan Maisarah ke? Peniaga Maisarah Maisarah ni perempuan. Yang Ummu ni Ummu Aiman ni Aiman. perempuan. Maisarah tu Maisarah lelaki. lelaki. Maisarah lelaki. Lelaki. Maisarah ada tamar butah Macam nama Huzaifah lah. Huzaifah Lelaki kan lah. Huzaifah. Zakaria. Okey. Okey, hadis tentang perabotan rumah tangga Ali dan Fatimah telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Ismail telah bercerita kepada kami, Darim bin Abdurrahman bin Sa'labah Al-Hanafi, ia berkata, telah bercerita kepadaku seseorang yang paman-pamannya berasal dari Ansar. Ia berkata, nenekku bercerita kepadaku bahawa ia ikut bersama para wanita yang menyerahkan Fatimah kepada Ali. Ia berkata, Fatimah diserahkan dengan mengenakan dua pakaian model lama. Di kedua pakaian tersebut terdapat batu-batu kecil dan licin yang terbaik yang terbuat dari perak yang dicelup dengan za'faran. Kami kemudian memasuki kediaman Ali. Di sana terdapat kulit kambing di atas tempat duduk, bantal berisi serabut, geribah air, ayakkan, handuk dan gelas. Handuk ni macam towel lah kot. Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amr dari Ikrimah. Ia berkata, Ali menikahi Fatimah dengan mahar baju besi. Telah mengabarkan kepada kami Haudah bin Khalifah telah bercerita kepada kami Auf dari Abdullah bin Amr bin Hind. Ia berkata, pada malam Fatimah diserahkan kepada Ali, Rasulullah SAW berkata pada Ali, engkau jangan melakukan apa pun sebelum aku datang kepadamu. Tak lama setelah itu, Rasulullah SAW menyusul keduanya. Beliau berdiri depan pintu lalu meminta izin masuk. Beliau masuk dan ternyata Ali berada jauh dari Fatimah. Okey, diikutlah. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Ali, aku tahu engkau takut kepada Allah dan Rasulnya. Beliau kemudian meminta air. Beliau berkumur, kemudian memuntahkan air tersebut ke dalam wadah. Setelah itu, beliau memercikkan air itu ke dada Fatimah dan dada Ali. Ini cerita yang lain pula lah. Riwayat orang lain pula kan? Riwayat orang lain pula. Okey. Telah mengabarkan kepada kami Affan bin Muslim, telah bercerita kepada kami Hamad bin Salamah, telah mengabarkan kepada kami Atta bin As-Sa'ib bin As-Sa'ib dari ayahnya dari Ali bahawa ketika Rasulullah SAW menikahkannya dengan Fatimah, beliau membawakan selembar selimut, bantal kulit berisi serabut, 2 batu penggiling gandum, geribah dan 2 teko. Suatu hari Ali berkata kepada Fatimah, demi Allah, aku terus menimba air hingga dadaku sakit. Saat ini Allah memberi ayahmu seorang tawanan. Pergilah dan mintalah seorang pelayan kepada beliau.
Fatimah juga berkata, demi Allah, aku juga terus menumbuk gandum hingga kedua tanganku melepuh. Fatimah kemudian menemui Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, ada perlu apa engkau datang, wahai putriku? Fatimah berkata, aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu. Fatimah merasa malu untuk meminta dan langsung pulang. Ali berkata, apa yang engkau lakukan? Fatimah menjawab, aku malu meminta sesuatu kepada beliau. Itu dia kan, Masya Allah. Ada anak. Kan? Tak jauh lah anak kita akhlak macam ni, jauh sangatlah. Tak jadi. Sampai dia balik. Kan malu, dia malu kan. Dia malu. Lepas tu satu lagi, maknanya kalau kita kahwin dengan anak perempuan, suami kita boleh cakap lah, hanya buat apa-apa lagi ya, sampai kita naik nak buat macam Rasulullah buat dia. Syarat. Tak syarat, tak syarat. Kita ikut kita ikut. Kalau dulu-dulu kan, Dia tak datang lagi. Dia balik terus. Kacau dia kata. kalau dulu-dulu Ustazah, Ya. kalau pengantin tu dia kan malam pertama mana tidur sekali, dia ada teman pula peneman. Dia Dulu. Mana boleh tidur sekali. Betul dah. Pertama. Sekarang ni kahwin-kahwin tu nak buat pergi hotel. Sah dah sah. Dah sah. Apalah kan. Itu anak kita pun macam tu juga. Kahwin-kahwin terus bawa pergi hotel. Kita pergi honeymoon terus. Terus hilang seminggu baru jumpa balik. Tak ada nak berdoa kan? Tu dia ada orang. Harap jadi orang macam-macam. doa di kemah tadi je. Harap Mahir Zain tolong doa. Amazing. Dah, yang tadi air tu dia ada yang kata kumuh, ada yang kata basuh tangan kan Ustaz? Ada tangan. Ya. Tapi dia tak minum lah, dia percik je kan. Pocik je kat Tak, dada. macam teringat apa nama, alah kerajaan langit apa nama tu? Kerana Pak Ya. Ayah Pen. Air pin. Kan dia minum air kaki ya Rabbi. Air basuh kaki dia, ya. Pengikut dia. Minum. Aduh. Yang ini dia percik dia tak Kalau minum. Nabi lain lah kan, sebab memang ada Allah dah bagi Jibril basuh dan apa dia punya semua bagi bersih dah. Tapi hak tu pun tak minum, dia percik kat dada je. Percik. Ini lagi teruk lah. Dia minum masuk kaki. Ya Rabbi. Okey, sambung balik dah. Sambung ya. Okey, keduanya kemudian menemui beliau. Lalu Ali menuturkan kondisi yang mereka berdua alami kepada beliau. Beliau berkata, tidak, demi Allah aku tidak akan memberi kalian berdua seorang pelayan. Sementara aku biarkan Ahlus Suffah, kaum muhajirin miskin yang tidak memiliki rumah dan untuk sementara tinggal di halaman Masjid Nabawi. Kelaparan kerana aku tidak memiliki sesuatu untuk menafkahi mereka. Aku akan menjual tawanan itu dan hasilnya akan aku infakkan kepada mereka. Oh, jadi ada budak tapi budak tu dia tak nak bagi sebab dia nak bagi. Nak jual dan dapat duit nak bagi orang ni kan. Oh, okeylah. Pada muhajirin dia. Masya-Allah, masya-Allah. Ya. Itu dapat ceritanya ya, kenapa Nabi tak bagi. Bukan orang tak ada tak. Sebab ada orang muhajirin yang susah tu kan. Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Ahli sufi ke? Dah. Ini muhajirin yang miskin ni, dia orang tak ada rumah, dia orang duduk di Duduk masjid. masjidnya. Yalah, duduk masjid Suffah. Tak, salah. Ya. Mana Ustazah? Mereka ni susah, tak ada rumah, tak ada apa kan, tak ada makan apa semua. Mereka duduklah keliling-keliling kot masjid tu. Nabawi tu. Oh, tu yang kita ni baru kahwin nak pergi minta pula budak. Memanglah kena lah kan. Ada hak susah lagi. Kan bagus maknanya. Masya Allah. Okey. Nabi kemudian menemui keduanya yang saat itu sudah berselimut. Yang jika digunakan untuk menutupi kepala, kaki mereka berdua kelihatan. Dan jika digunakan untuk menutupi kaki, kepala mereka berdua kelihatan. Keduanya terbangun. Maknanya tak ada bilik-bilik kot noh.
tengah-tengah tu. Tutup atas bawah Ha. nampak. Tu tak tahu bawah nampak, ya Allah. Keduanya terbangun lalu beliau berkata, tetaplah berada di tempat kalian. Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Tentu, jawab keduanya. Beliau bersabda, kalimat-kalimat yang diajar Jibril kepadaku, bacalah tasbih setiap kali usai solat sebanyak 10 kali. Tahmid sebanyak 10 kali dan takbir sebanyak 10 kali. Apabila kalian berdua hendak tidur, bacalah tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Oh, macam. Oh, maknanya yang lepas mayang tu 10, 10, 10. 10 je. Nak tidur 33, 33, 34. Ada Semayang pun kan 33 juga, subhanallah semua tu. ada dalam hadis lain kan cerita pasal ni jugalah, pasal dia minta ni. Lepas tu dia baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim tu. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Azim. Okey. So, Ali berkata, demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini sejak beliau mengajarkannya kepadaku. Ibnu Kawwa bertanya, tidak pula pada malam-malam perang Siffin? Ali menjawab, semoga Allah melaknat kalian, wahai orang-orang Iraq. Tidak pula pada malam-malam perang Siffin. Apa maksud dia? Nota ke-10. Okey, nota ke-10. Oh, Kawwa tadi, kita nota ke-9. Ibnu Kawwa namanya adalah Abdullah bin Amr dari Bani Yashkur. Ia seorang ahli nasab dan pandai. Ia orang Syiah dari kalangan pengikut Ali. Para ahli sejarah menyatakan Ibnu Kawwa seorang ahli nasab berdasarkan untaian bait syair Miskin Ad-Darimi. Marilah kita menemui Bani Kawwa. Marilah kita menemui Bani Kawwa agar kalian memutuskan sesuai hukum mereka terkait nasab orang-orang. Apa ini? Itu punya syair. Syair ni kan? Baik syair dia tu. Ahli nasab ni dia cakap lah dari segi keturunan ni, nasab dan nasab. Okey. Okey. Ni HR Al-Bukhari. HR ni apa lah? Kita ada selalu HR ni, apa dia? Tak tahu. Inilah HR ni rasa hadis riwayat. Tu dia. Baru Hadis teringat riwayat HR tu. Al-Bukhari. Betul dia ni volume. Dan Muslim. Volume 2 nombor 71 dan Muslim dia punya hadis 2727. Ibnu Hajar menuturkan At-Tabari berkata dari hadis Ali terkait keluhan Fatimah bisa disimpulkan bahawa isteri yang mampu menguruskan pekerjaan rumah seperti membuat roti, menumbuk gandum dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak wajib dikerjakan suami jika memang isteri sepertinya bisa melakukannya hal itu sendiri. Alasannya, ketika Fatimah meminta seorang pelayan kepada ayahnya Rasulullah, beliau tidak memerintahkan suaminya untuk memenuhi permintaan tersebut, baik dengan mempekerjakan seorang pelayan ataukah menyewa jasa orang untuk itu, atau si suami melakukan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Andai pekerjaan-pekerjaan rumah tangga wajib bagi suami, tentu Rasulullah SAW perintahkan kepada Ali seperti perintah beliau untuk menyerahkan mahar sebelum menggauli isteri. Oh, ini fatwa maknanya sebenarnya bukanlah orang kata kerja rumah tu suami yang kena buat kan. Kalau isteri tu mampu boleh buat. Tak? Ada orang beri kesempatan. Pergi kata suami kena buat kan. Betul ada. Isteri ni duduk je. Suami Ustazah kena zaman buat. lah ni macam tu semua. Allahu Akbar. Anak-anak perempuan. Okey. Itu kita tengok Nabi kan. Tadi tentang apa ni, mas kahwin tu, dia memang tegas. Mana nak bagi dulu mas kahwin tu, sampai kita lihat beberapa apa ni riwayat-riwayat kan. Riwayat-riwayat yang bagi inilah mas kahwin. Yang bagi mas kahwin tu ada kata bagi itu saja, bagi baju besi lah, dan kata bagi baju tu dengan ada pakaian lain satu yang lain ke, macam tu lah. Dia mesti pastikan mas kahwin tu kena bagi. Mas kahwin ada lah, mana itu wajib kena bagi suami kan. Okey.
Amr bin Sa'id ia berkata, Ali radhiyallahu anhu bersikap kasar terhadap Fatimah. Lalu Fatimah berkata, demi Allah, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah. Fatimah bergegas pergi dan Ali menyusul. Rasulullah berdiri mendengar kata-kata keduanya. Fatimah mengadu kepada Rasulullah terkait sikap keras dan kasar Ali terhadapnya. Beliau kemudian berkata, wahai putriku, dengarkanlah dan fahamilah. Tidak ada kuasa bagi seorang isteri yang tidak memenuhi keinginan suaminya. Tidak ada kuasa bagi seorang isteri yang tidak memenuhi keinginan suaminya. Sementara Ali hanya diam saja. Ali setelah itu berkata, aku pun menghentikan apa yang aku lakukan. Dan aku berkata kepada Fatimah, demi Allah, aku tidak akan pernah lagi melakukan apa pun yang tidak engkau suka. Apa maksud dia ni? Tidak ada kuasa bagi seorang isteri yang tidak memenuhi. Maknanya kalau suami minta untuk Wajib. menggauli isteri, tak boleh Tak tolak. boleh menolak. Tidak kuasa bagi isteri yang tidak memenuhi keinginan suaminya. Lepas tu Ali kata, demi Allah, aku tidak akan pernah lagi melakukan apa pun yang tidak engkau suka. Ali dengan Fatimah ni beza tak umur banyak ke? Nak tanya umur Ali berapa? Sebab dia Fatimah sepupu 18 tadi Rasulullah. kan? Fatimah 18. Fatimah 18. Ali dah balik, muda tak? Mungkin dia dengan Rasulullah sepupu, mungkin tak jauh beza Rasulullah kot. Dia Tak silap masa itu kata masa dia kecil lagi dia masuk Islam kan? dia di antara orang yang Paling muda lah muda. dia kata. Kanak-kanak Muda yang pertama kan? Kanak-kanak pertama. Jadi bezalah umur mereka. Nabi jadi rasul umur 40. 40. Oh, jadi tak jauh lah dengan Fatimah. Tentu Nabi pun tak bagi kahwin dengan siapa? Saidina Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar sebab Dan dia pun Umar. kan sama-sama Nabi kan umur. Okey. Oh, dia umur 25 tahun nikah dengan Fatimah. Ali. Ali. Tak ada beza Betul lah lah. Ustaz. 7 tahun lah tua. Dia 7 tahun. Ali Okey, 25. Sedang elok lah. Biasalah tu. Telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Syiyah dari Habib bin Ali Sabit. Ia berkata, suatu ketika Ali dan Fatimah bertengkar. Rasulullah kemudian masuk, lalu menggelar hamparan, kemudian berbaring. Setelah itu Fatimah datang, lalu berbaring di satu sisi. Kemudian Ali datang dan berbaring di sisi lainnya. Rasulullah kemudian meraih tangan Ali, lalu beliau letakkan tepat di atas pusat beliau. Setelah itu beliau meraih tangan Fatimah, lalu beliau letak tepat di atas pusar beliau. Beliau terus melakukan hal itu hingga berhasil mendamaikan keduanya. Lalu setelah itu beliau keluar. Ada yang berkata pada beliau, engkau masuk dalam suatu kondisi dan setelah itu engkau keluar sementara. Kami melihat keceriaan di wajahmu. Beliau berkata, apa yang menghalangiku untuk merasa senang? Sementara aku telah mendamaikan di antara dua orang yang paling aku cintai. Sampai dia pun gaduh macam tu lah. Pandai Rasulullah. Maknanya Rasulullah ni payah juga nak melepaskan Fatimah kan. Datang lagi. Kan anak dia, Masya Allah. Tak, dua-dua pun muda. Jadi masih tak tahulah masih ke anak-anak kan kot. Dia mengaduh, dia mengadu. Bila dia mengadu. Yelah, Ali tu sahabat dia pula kan. Dia dua-dua disayang kan. Masya Allah. Okay. Kelahiran Ali dan Fatimah. Kelahiran. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Abi Sabrah dari Yahya bin Syabal dari Abu Ja'far. Ia berkata, Al-Abbas suatu ketika bertamu menemui Ali dan Fatimah. Lalu Fatimah berkata, aku lebih tua darimu. Al-Abbas lalu berkata, ada pun engkau wahai Fatimah, maka engkau lahir saat kaum Quraisy merenovasi Kaabah saat Nabi berusia 35 tahun. Sementara engkau wahai Ali, maka engkau lahir beberapa tahun sebelum itu. Okeylah.
Muhammad bin Umar menuturkan Fatimah melahirkan anak-anak Ali iaitu Al-Hasan, Al-Husain, Ummu Kalthum dan Zainab. Semoga Allah meridai mereka semua. Okey, ada lagi. Anak siapa dah? Anak siapa ni? Anak Fatimah. Melahirkan anak. Anak Ali. Anak dia, anak-anak Ali iaitu Hasan, Husain. Hussein. Oh, Ummu anak dia perempuan Kalthum. ni Umi Kulsum nama. Betul Zainab. Dan Zainab. Dan Dan Zainab. Oh, ambil nama empat tu orang dia. jugalah. Nama Empat anak orang, Rasulullah juga. Nama dia pun Dua tak lelaki, lari. dua perempuan. Dua-dua. Dua lelaki, dua perempuan. Cuba baca bawah tu, nota kaki. Okey. tu. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, Abu Muhammad. Ibunya adalah Fatimah Az-Zahra. Ia adalah anak sulung Fatimah. Ia berakal, santun, menyukai kebaikan, fasih. Haji sebanyak 20 kali dengan berjalan kaki dan rela melepaskan kekuasaan demi mencegah tumpahnya darah kaum muslimin. Ia wafat dalam keadaan diracun pada tahun 50 Hijriah. Diracun oleh isteri dia kan? Hasan. Juga. Ya, Hasan ni diracun oleh isteri dia. Sebab dia pun suruh perang, dia tak mau perang kan? Ni Hasan. Lepas tu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, Abu Abdillah, cucu Nabi yang mati syahid. Tumbuh besar di rumah nubuah. Pemusuhan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah mengakar kerananya. Ia terbunuh dalam perang Karbala pada tahun 61 Hijrah. Al-Husain yang kepala dipotong tu kan? Dia sebagai bukti. Dan yang golongan Syiah ni mereka lebih kepada Husain lah kan? Husain lah. Husain lah di Husain lah, Karbala. Karbala tu. Allahumma. Okey. Cik Timah kot pula sabda Nabi ni. Surah ada ke Cik Timah? Kita lebih kurang tiga muka surat lagi kan? Betul dah. Empat Fatimah wafat kan? Ya, Okey, baca. baca. Cik Timah nak baca kan? Boleh je. Ni sambung lepas dah ni Kak Aisyah. Roja. Terus. Sabda Aisyah Nabi berkata, kepada Fatimah. 388. Aisyah radhiyallahu anha. Ni hadis Ustazah baca ke saya baca? Tak Ustazah apalah. baca. Tak apalah, sekali saya baca lah. Baca. Aisyah Aisyah berkata, radhiyallahu anha berkata, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, aku bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Maka ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Jibril alaihi salam kana ya'tini kulla amin fayu'ariduni bil Qur'an marrah. Wa innahu atani al-'ama fa'aradani marratain. Wa la azunnu ajali illa qad hadar. Wa ni'ma as-salafu ana laki. Maknanya, Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepadaku satu kali setiap tahun. Pada tahun ini ia membacakan Al-Quran kepadaku sebanyak 2 kali. Menurutku ini menandakan ajalku sudah dekat dan sebaik-baik pendahulu adalah aku bagimu. Aku pun menangis dan beliau bersabda, أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة ونساء العالمين؟ tidakkah engkau senang menjadi pemimpin kaum wanita mukmin? Atau beliau mengatakan pemimpin kaum wanita umat ini dan kaum wanita seluruh alam? Aku pun tertawa. Jatah Fatimah radhiyallahu anha dari hasil kebun. Nota kaki 14 banyak cerita tu. Nota kaki 14 tu. Yang aku berketahuan. Banyak panjang cerita. Baca yang 14 Ya. 13. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat
Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan kemudian di satu tanah datar. Kemudian satu malaikat menyeru dari bawah arash. Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia berfirman, tundukkan kepala kalian dan tundukkan pandangan kalian kerana Fatimah binti Muhammad akan melintas di atas Ash-Sirah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa beliau melintas di langit ketujuh. Beliau menuturkan di sana, aku melihat istana-istana dari Yaqut milik Maryam ibnu Musa, Aisyah isteri Fir'aun dan Khadijah binti Khuwailid. Asia isteri Fir'aun. Asia isteri Fir'aun, maaf tidak. Asia Maryam Dan Khadijah binti Khuwailid dan sebuah istana dari merjan merah bertatahkan emas milik Fatimah binti Muhammad. Pintu-pintu dan dipan-dipannya dari bahan kayu yang sama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang pertama yang masuk surga adalah Ali dan Fatimah binti Muhammad. Lihat Nurul Absar fi Manaqib Alil Bait Al-Mukhtar nombor 46. Betul sambung jatah. Jatah. Jatah Fatimah radhiyallahu anha dari hasil kebun di Khaybar telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar dari Abdul Hakim bin Abdullah bin Abi Farwah. Ia berkata, aku mendengar Abdurrahman Al-A'raj Al-A'raj bercerita di majlisnya di Madinah. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi Fatimah dan Ali 300 wasak gandum dan kurma di Khaybar, 85 wasak gandum dari 200 wasak gandum di antaranya untuk Fatimah. Sambung saja. Sakit dan wafatnya Fatimah radhiyallahu anha telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Numair telah bercerita kepada Ismail bin Amir. Ia berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha datang menjenguk Fatimah radhiyallahu anha saat sakit. Abu Bakar meminta izin lalu Ali berkata kepada Fatimah, ada Abu Bakar di depan pintu. Kalau kau mau izinkan ia masuk. Fatimah bertanya, apa itu lebih engkau sukai? Ya, jawab Ali. Abu Bakar kemudian masuk menyampaikan alasan dan berbicara kepada Fatimah. Engkau akhirnya Fatimah tidak marah lagi kepadanya. Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Muhammad bin Ishaq, dari Ali bin Fulan bin Abi Rafi' dari ayahnya, dari Salma, ia berkata, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit di tempat kami. Selanjutnya pada hari ia wafat, Fatimah keluar lalu berkata, Ibu, tuangkan air mandi untukku. Aku kemudian menuangkan air mandi untuknya. Ia lantas mandi dengan sangat baik sekali. Setelah itu ia berkata, berikan pakaian-pakaian baruku. Aku kemudian memberikan pakaian-pakaian baru miliknya lalu ia kenakan. Setelah itu ia berkata, letakkan kasurku di tengah rumah. Aku pun meletakkan kasurnya di tengah rumah. Ia lantas berbaring di atas kasur tersebut, menghadap kiblat lalu berkata, Ibu, saat ini aku akan mati. Aku sudah mandi, jangan sampai ada seorang pun membuka dadaku. Setelah itu Fatimah wafat. Ali datang lalu aku memberitahu hal itu kepadanya. Ali berkata, jangan ada siapa pun yang membuka dadanya. Ali kemudian menggotong dan menguburnya dengan mandi tersebut.
Habis. Sambung. Sambung. Nak tahu kisah. Dia Fatimah marah punya kat adik Abu Bakar meninggal kan. dulu. Kisah amarah Fatimah radhiyallahu anha terhadap Abu Bakar radhiyallahu an telah menggambarkan kepada kami Yaqub bin Ibrahim bin Sad al-Zuhri dari ayahnya, dari Saleh bin Qaisan dari Ibnu Syihab. Ia berkata, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahawa Aisyah isteri Nabi SAW memberitahu kepadanya bahawa Fatimah Rasulullah SAW minta jatah warisan peninggalan Rasulullah SAW dari harta rampasan yang Allah berikan kepada beliau. Abu Bakar lantas berkata, Rasulullah SAW bersabda, La nurasu wa ma taraknahu sadaqah. kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah syadaqah. Sadaqah. Sadaqah. Sedekah. Ada nota kaki 15. Hadis riwayat Imam Ahmad Musnad. Lepas tu Belum lagi kena baca dulu baru 16. Fatimah radhiyallahu anha pun marah dan ia hidup selama 6 bulan sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Fatimah hidup sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Telah mengabarkan kepada kami Sufyan Unayyah dari Amr dari Az-Zuhri, ia berkata, Fatimah radhiyallahu anha hidup selama 3 bulan sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Unayyah dari Amr dari Abu Ja'far, ia berkata, Fatimah hidup selama 6 bulan sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata 6 bulan, ada kata 3 bulan lah. Muhammad bin Umar menuturkan, inilah yang lebih kuat menurut kami. Fatimah wafat pada malam Selasa, 3 hari berlalu dari bulan Ramadan, tahun 11 Hijriah, dalam usia sekitar 29 tahun. Muda. 10 tahun jadi kahwin. Dia kahwin 10 tahun dah. Umur 18. Dia mati umur 29. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah bercerita kepada kami Umar bin Muhammad bin Umar bin Ali dari ayahnya, dari Ali bin Husain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Fatimah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang dibuatkan keranda seperti yang diberitahu oleh Asma bin Umais kepadanya. Asma melihat keranda dibuat di Habsyah. Muhammad bin Umar menggabarkan kepada kami Abdul Rahman bin Abdul Aziz bercerita kepadaku dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah binti Abdurrahman. Ia berkata Al-Abbas bin Abdul Muttalib mensalatkan jenazah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang turun ke liang kuburnya adalah ia sendiri, Ali dan Al-Fadl bin Al-Abbas. Ini nak baca riwayat. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Nota kaki yang ke-16. Asma binti Umais bin Ma'ad bin Al-Haris masuk Islam sejak awal, berhijrah ke Habsyah bersama suaminya Ja'far bin Abi Talib. Di Habsyah ia melahirkan Abdullah, Aun dan Muhammad. Setelah itu ia berhijrah ke Madinah. Saat Ja'far terbunuh dalam perang Mut'ah, ia dinikahi Abu Bakar As-Siddiq lalu melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Perang Mu'tah. Apa dia?
Perang Mu'tah. Mu'tah. Allah. Muta'ah syiah. Ini macam tak. Perang Mut'ah Muta'ah sedap. syiah. Ini memang perang betul. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Setelah Abu Bakar wafat, ia dinikahi Ali bin Abi Talib lalu melahirkan Yahya. Asma adalah saudari seibu Maimunah binti Al-Haris, isteri Nabi SAW, dan Ummul Fadl adalah isteri Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Silahkan merujuk biografi Asma bin Umais dalam As-Sabaqat Al-Kubra, Usudul Ghabah, Al-Asyabah dan Al-Ista'ab. Macam orang Arab baca. Al-Istiab. Bunyi orang Arab lah. Al-Isti'ab. Al-Isti'ab. Ini nota yang ke-17 tadi. Amrah. Amrah binti Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah Al-Ashariyah dinikahi Abdurrahman bin Harisah bin An-Nu'man lalu melahirkan Muhammad bin Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman dipanggil dengan kunyah Abu Rijal. Yang meriwayatkan dari Amrah adalah Az-Zuhri dan Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm. Ia sendiri, Amrah, meriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah. Amrah adalah seorang wanita ahlul ilm. Ia memberikan fatwa di Madinah sepeninggalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat As-Sabaqat Al-Kubra. 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 Kubra. Kubra. Kaf. Kaf. Kubra. Al-Kubra. Kubra. Okey, ni kapan Fatimah dimakamkan? Kapan Fatimah dimakamkan dan di mana? Telah mengabarkan kepada kami Musarrif bin Abdullah Al-Yasari telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari Muhammad bin Abdullah dari Az-Zuhri, ia berkata, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan pada malam hari. Ali yang menguburkannya. Telah mengabarkan kepada kami Ammar bin Sa'd Abu Dawud Al-Hafari dari Sufyan, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari sejumlah perawi bahawa Ali menguburkan Fatimah pada malam hari. Yang lain menyebutkan Ali mensolatkan jenazahnya. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ni apa? Nota kaki yang ke-18. Disebutkan dalam salah satu riwayat, saat Fatimah radhiyallahu anha wafat, setelah Ali selesai mengurus jenazah dan menguburkannya, ia kembali ke rumah. Ia merasa kesepian dan dirundung kesedihan mendalam. Ia pun bersyair. Bersyair pula. Syair ke? Sila syair. Hindustan. Gurindam. Berendam mana dia? Terus baca. Baca. Syair pun tak apa. Tak Baca je lah. Aku melihat banyak sekali penyakit dunia menimpaku. Yang tertimpa tetap sakit, bahkan setelah mati sekalipun. Setelah dua kekasih bertemu pasti berpisah. Apapun yang akan berpisah tidaklah punya arti. Kehilangan Fatimah setelah sebelumnya kehilangan Muhammad bagiku merupakan bukti bahawa kekasih tidaklah abadi. Lihat Nurul Absyar fi Manaqib
Alil Bait Al-Mukhtar. Oh, sedih no. Ya. Kan, Ali ni kan dia ahli bahasa. Dia pandai syair ni. Yelah, dia Dia kira ahli bahasa. spontan je no. Buat ni spontan. Ya Allah, sedihnya. Tadi itu Telah Ustazah, menggambarkan yang kepada tadi, kami. tadi itu dia Fatimah tu dia kata dia mandi sendiri semua sebelum dia wafat, dia baring sendiri semua kan. Lepas tu dia wafat. Lepas tu dia kata jangan buka dada dia lah. Dada dia. Maknanya lepas dia meninggal, memang orang tak mandikan dah jenazah tu. Ali je lah yang uruskan kan. Mandi tak? Macam dia kata jangan buka. Dia jenazah kena mandi. Itu dia mandi. Mandilah Yang juga tadi tu. kan. Mandilah juga. Dia mungkin pada orang lain kot. Jangan buka, jangan bagi orang tengok dada dia. Ayat tu kata dia tak kata dia mandi, dia terus mengkuburkan aja. Tapi dia mandi sendiri masa dia hidup. Masa dah jenazah memang kena mandi. Berikut. Betul tak? Kalau dulu Ustazah pernah dengar kalau orang menguruskan Ali sendiri yang mandi kan boleh suami mandi. Itulah rasanya. Dia yang menguburkan pun semua kan. Dia. Dia tak nak aurat isteri dia orang nampak pun. Dia mandikan lah. Maknanya mandi sekali lagi jugalah kan. Fatimah dah mandi siap kan. Dia mandi siap. Dia pesan. Mandi sebelum mati. Sebelum mati. Sebelum Ni mati sekarang mandi tak jenazah. kira lah tu. Ayat tadi tu macam tak mandi lah, rasa mandi lah. Okey. Telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Umar, ia berkata, aku bertanya kepada Abdurrahman bin Abi Mawali, ia berkata, orang-orang berkata bahawa makam Fatimah radhiyallahu anha berada di dekat masjid di mana orang-orang menghadap ke arahnya saat mensolatkan jenazah di Baqi'. Ia berkata, demi Allah, itu tidak lain adalah Masjid Ruqayyah. Maksudnya seorang wanita yang berumur panjang. Fatimah dimakamkan di salah satu sudut perkampungan Uqail, tepatnya bersebelahan dengan perkampungan orang-orang Jahsi. Menghadap ke pintu masuk perkampungan Bani Nubaih dari Bani Abduqdar di Baqi'. Antara makam Fatimah dan jalanan berpaut 7 hasta. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Ja'far, ia berkata, telah bercerita kepadaku Abdullah bin Hasan, ia berkata, aku bertemu Al-Mughirah bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham yang tengah berdiri menantiku di Baqi' pada pertengahan siang yang sangat panas. Aku bertanya, mengapa engkau berdiri di tempat ini, wahai Abu Hisham? Al-Mughirah menjawab, aku menunggumu. Aku dengar Fatimah dimakamkan di rumah ini, di perkampungan Uqail bersebelahan dengan perkampungan orang-orang Jahsi. Aku ingin engkau membeli tanah ini beberapa pun harganya dan aku ingin dimakamkan di tempat ini. Ya. Abdullah menjawab, demi Allah, aku akan membeli tanah ini. Tidak, saya bagi. Okey, baik. Abdullah berupaya membujuk orang-orang Uqail untuk memberi tanah tersebut, namun mereka tidak mahu menjualnya. Abdullah bin Ja'far berkata, tak seorang pun meragukan makam Fatimah berada di tempat tersebut. So, nota kaki yang 19. Semua kisah Fatimah yang disebutkan As-Tabari Duk biasa apa? TH tu sah kan? Al-Tabari di bahagian ini bersumber dari Al-Tabaqat Al-Kubra. Yelah, tu tak payah lagi bawah ni kan? Lepas tu sambung ke Zainab?
Kita sambung lain kali pula kot. Masuk Okey. ke apa ni? Cerita baru kan. Okey ni cerita baru. Zainab banyak. Zainab cerita baru. Okey. Tadi sebut jatah tu benda salah. Jatah. Jatah ni macam habuan lah, habuan. Habuan daripada dari perang. Hmm. Oh, okey. Mm-mm. Jatah namanya. Bahasa Indonesia. Yang dimarah sangat kat Abu Bakar tadi tu. Macam mana cerita? Saya tak dapat tangkap sangat. Dia Abu Bakar cakap something yang Fatimah kecil hati ke macam mana? Pasal Bakar harta dia- lah. Pasal Ini sabda jatah tu dah. Rasulullah. Abu Bakar dia bawa sabda Rasulullah. Kata apa ni? Kami tidak diwarisi Allah, Rasulullah kata kan. Mana mana bang tu? tak boleh dia naklah habuan dia. Bang ayah dia abang. Maknanya Oh. sebagai mewarisi itu. Tapi Okey. Dia pergi Abu minta Bakar tu ni barang yang Nabi bagi pada Aisyah tu. Jadi Abu Bakar bacalah hadis Nabi tu. Tu yang Fatimah marah. Oh, maknanya Abu Bakar kata dia boleh dapat. Kan dia bukan waris Nabi. Macam itulah. Tak, dia sepatutnya tak boleh diwarisi. Barang-barang tu semua disedekahkan lah peninggalan tu kan. Mana barang-barang yang ada pada rumah Fatimah pun dia nak ambil juga, nak sedekah lah kot. Saya faham lain pula. Harta perang tu, Abu Bakar kata dia tidak diwarisi. Dia bukan bawah Nabi. Maknanya dia boleh terima tu. Kan Nabi tak ada terima. Nabi tak ambil harta dia. Nabi memang tak nak. Kan dia sedekah balik. Harta perang tu dia sedekah balik pada yatim semua kan. Tapi Abu Bakar minta je. Saya tak faham ayat tu. Yang Fatimah minta ke? Fatimah minta. Fatimah pergi Fatimah yang rumah minta. Aisyah tu. Minta. Barang ayah. Bila dia minta, Abu Bakar jawablah dengan hadis ni. Oh, Jadi Fatimah apa yang minta. ada pada Aisyah tu bukan warisan. Bukan jadi pesaka. Mana anak tak boleh dapat lah. Nabi kepada Aisyah. Jadi Fatimah tak boleh lah ambil. Itu Bang, jadi Fatimah marah lah. itu dia. Fatimah minta. Yang saya faham lah. Kan saya baca di situ. Betul. Kami tidak diwarisi. Maknanya tak boleh Itu buat baca daripada diwarisi. cerita awal. Urwah bin Azubair mengabarkan kepadaku bahawa Aisyah, isteri Nabi SAW memberitahu kepadanya bahawa Fatimah Rasulullah SAW meminta jatah warisan peninggalan Rasulullah. Fatimah minta. Pada Aisyah tu. Dan harta rampasan perang yang telah diberikan kepada beliau pada Aisyah lah. Jadi Abu Bakar pergi campur tangan lah, kita kata pergi baca hadis Nabi ni. Mana harta tu tak diwarisi. La nurasu wa ma taraknahu sadaqatun. Itulah cerita dia. Yang saya faham Ini Fatimah tak dapat jugalah. Dia marah. Itulah. Fatimah pun marah dan ia hidup selama 6 bulan selepas Rasulullah wafat. Okey. Dah, kita baca doa. Baca doa. Baca doa. Orang nak ajak pergi sembahyang, orang sebelah ajak pergi sembahyang masjid tu dah. Siapa lah baca doa. Siapa lah baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farzuqhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah.